guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni ada story yang menarik untuk Nina kongsikan dengan korang, iaitu tentang sejarah kapal yang digahkan, yang diagung-agungkan tapi akhirnya karam. Salah satu kapal yang orang kata yang famous lah adalah Titanic. Siapa tak pernah dengar kan? Kapal Titanic ni adalah sebuah kapal yang diagungkan, kapal yang paling hebat dalam sejarah pembuatan manusia tapi akhirnya karam juga. Selain kapal Titanic, sebenarnya masih ada lagi beberapa kapal yang dianggap gah dan hebat pada zaman kegemilangan dia tapi akhirnya mengalami nasib yang sama juga. Salah satunya adalah kapal Van der Wijk, dan cerita pasal kapal ni pernah diadaptasi menjadi novel dan juga sebuah filem. Serius, cerita pasal kapal Van der Wijk ni memang biasalah. Kalau kapal Titanic dia ada Jack dan Rose, tapi kapal Van der Wijk ni ada Hayati dan juga Zainuddin. Korang tengoklah movie tu, sebab movie tu Nina dah layan banyak kali. Lagipun mesej yang nak disampaikan melalui movie tu agak strong. Contohnya macam perbezaan adat, tentang darjat dan macam-macam lagi. Jadi Nina tak nak panjang-panjang lagi sebab Nina dah tak sabar nak kongsikan 3 cerita menarik tentang sebuah kapal yang dianggap hebat. So without wasting any time, let's get started. Cerita tentang kapal yang pertama ni digelar sebagai Flor de la Mar ataupun Flor do Mar, yang membawa maksud bunga lautan. Kapal ni sebenarnya adalah milik Portugal dan seberat 400 tan dan selalulah berlayar di lautan pada awal abad ke-1500 tahun dulu. Kapal ni digunakan untuk mengangkut harta rampasan perang tapi akhirnya telah karam di lautan Sumatera. So dipercayai pada masa tu kapal ni berada di penghujung utara Selat Melaka untuk balik ke Portugal. Bagi pencari harta karun, diorang ni dah lama menjejaki kat mana kapal ni karam tau, tapi tak pernah jumpa. So sampai sekarang masih lagi dipercayai sebenarnya kapal tu masih ada di dasar lautan. Cuma tak pernah jumpa kat mana. Kapal Flor do Mar ni telah dibuat pada tahun 1502 dan sejenis kapal karak. Dan kapal karak ni biasanya dia ada 3 ataupun 4 tiang ada atas kapal tu. Pada zaman tu kapal Flor do Mar tadi tu dianggap paling terbesar dan paling hebat. Kapal ni digunakan buat kali pertama semasa orang Portugal nak berlayar ke India pada tahun 1503 untuk mengambil rempah. 2 tahun kemudian pada tahun 1505 kapal ni berlayar sekali lagi ke India, dan semasa diorang on the way nak balik ke Portugal tu, kapal ni terpaksalah berhenti kejap, transit dekat satu tempat selama 1.5 tahun untuk repair. Kapal ni bukannya sekadar digunakan untuk berdagang tapi digunakan juga untuk berperang. Pada tahun 1507 kapal ni telah digunakan untuk takluk Ormuz, Diu dan juga Goa. And then pada tahun 1511 pula Portugis telah tertarik dengan Melaka pada masa tu sebab kota Melaka adalah kota yang sangat terkaya dan disebut-sebut oleh ramai orang. So kapal tadi tu pun berlayarlah daripada Portugal nak menuju ke Melaka pula untuk takluk Melaka, dan kapten dia pada masa tu adalah Afonso de Albuquerque. Siapa tak kenal Afonso ni kan, sebab nama dia pernah disebut dalam buku sejarah. Kemudian kota Melaka pun berjaya ditawan dan segala harta rampasan ni telah dibawa ke atas kapal tadi. Kapal ni dia ada ruangan yang sangat-sangat besar, so makin seronok lah diorang ni sumbat segala harta rampasan tu. Tapi keadaan kapal tu bukan macam kapal yang baru sebab dia dah banyak kali dah kena repair. And then pada November tahun yang sama tu diorang pun berlayarlah balik ke Portugal. Lebih kurang sebulan macam tu kapal tadi tu rosak dan telah tenggelam di dasar lautan. Dikatakan masa diorang tengah berlayar nak balik tu kan, cuaca pada masa tu tak berapa okey, memang buruk lah dengan ombak yang besar, lepas tu angin kuat. So disebabkan kapal diorang ni telah dipukul oleh ombak yang besar dan dipukul oleh ribut, so kapal tu tenggelam. Dalam keadaan yang huru-hara tu kan, anak-anak kapal ni cubalah nak bawa kapal tu ke daratan tapi tak sempat. Akhirnya semua barang-barang dalam kapal tadi, termasuklah kru kapal pun ikut tenggelam dengan kapal tu. Tapi ada yang kata kru kapal yang selamat tu bawa lari harta-harta rampasan tu tau. Tapi ada juga yang percaya penduduk tempatan yang dekat area situ pun ada juga mengambil harta rampasan tu juga. Disebabkan kedudukan sebenar ataupun orang kata orang cari kapal tu tak jumpa, so ada yang percaya harta rampasan yang ada dalam kapal tu sebenarnya masih lagi ada dekat lautan. Wah, menarik. Okay, next story. Kisah kapal yang seterusnya adalah sebuah kapal yang telah karam di Bahamas. Nama sebenar kapal tu adalah Nuestra Señora de las Maravillas, merupakan milik Spanyol. Kapal ni telah karam pada 4 Januari tahun 1956 semasa diorang ni tengah berlayar dari Bahamas ke Seville di Spanyol. Kapal Maravillas ni adalah sebuah kapal yang sangat besar dan mempunyai berat 891 tan, iaitu 1 kali ganda daripada kapal yang Nina cerita tadi. So dikatakan kapal ni membawa harta-harta raja macam hasil kutipan cukai dan juga hak milik persendirian. Kapal ni baru je berlayar selama 30 minit dekat lautan, akhirnya diorang ni karam disebabkan terlanggar batu karang. Even kejadian ni dah pun terjadi beratus-ratus tahun dahulu, tapi sampai sekarang ni masih ada lagi yang mencari di mana sebenarnya lokasi kapal tu tenggelam. Sebabnya harta-harta yang tenggelam bersama kapal tadi tu sangatlah bernilai. Jadi nak elakkan harta-harta kapal tadi tu dicuri oleh pencari harta karun, so kerajaan Bahamas pun telah mengutip saki baki kapal tadi dan telah simpan dekat muzium. Usaha ni telah dibuat sekitar
pada tahun 2020 dan macam-macam barang ataupun artifak yang diorang ni dah jumpa, contohnya macam meriam, saur dan juga beribu-ribu shilling perak. Bukan tu je, diorang juga telah terjumpa satu pedang perak yang pernah dimiliki oleh Don Martin dan juga beberapa rantai milik askar-askar Spanyol. So pedang dengan rantai-rantai itu adalah milik askar yang ditugaskan untuk melindungi kapal Maravillas tu. Dan kalau korang nak tahu, kapal Maravillas ni adalah sebuah kapal yang terbesar pernah dimiliki oleh Sepanyol pada masa tu. Menarik. So Nina akan teruskan ke cerita yang terakhir. Story yang terakhir ni adalah sebuah kapal yang famous di Indonesia dan pernah diadaptasi menjadi novel dan juga filem. Ramai orang fikir tahu novel tenggelamnya kapal Van der Witch karya Buya Hamka tu adalah macam fiction semata-mata. Tapi sebenarnya kapal Van der Witch tu betul-betul wujud, tapi mungkin cerita cinta dalam tu rekaan je lah. Kapal Van der Witch ni telah karam di lautan pada tahun 1936 dan baru je dijumpai pada April tahun 2021. Jadi lokasi kapal ni telah dijumpai berada di Laut Brondong di Jawa Timur, Indonesia. Kapal ni diberi nama sempena nama Gubernur Jeneral Hindia Belanda yang bernama Jonkheer Karel Herman. Kapal Van der Witch telah dibuat pada tahun 1921 dan mempunyai berat 2.596 tan. Kapal ni juga telah digelar sebagai The Mew ataupun The Sika disebabkan bentuk kapal dia tu macam kapal pelayaran yang sangat cantik dan nampak cool. Kapal Van der Witch bukanlah sebuah kapal yang perang ataupun kapal untuk digunakan berdagang, tapi adalah sebuah kapal penumpang dan juga kargo. Kapal Van der Witch ni terbahagi kepada 2 kelas dan juga 1 dek. Kelas pertama boleh muat 60 orang, kelas kedua boleh muat 34 orang dan dia punya dek kapal ni boleh muat hampir 1000 orang. Kali terakhir kapal ni telah berlayar adalah dari Bali ke Semarang dan telah transit di Surabaya. Jadi lepas dia dah transit dekat Surabaya ni, kapal ni pun nak berlayar lah dan telah karam pada waktu malam. Pada masa tu kapal ni dianggap sebuah kapal yang gah dan mewah. Sampailah pada hari kejadian yang mana kapal tu telah tenggelam di dalam dasar lautan. Pada hari kejadian tu kan kapal ni telah membawa seramai 253 orang. Jadi 153 orang telah terselamat, 58 orang telah meninggal dan 42 orang telah hilang. Tapi ada juga yang katalah dibawa penumpang seramai 266 orang. So tak pasti jumlah tepat yang mana satu. Korang bayangkan kapal sebesar tu kan ambil masa selama 6 minit je untuk karam dalam dasar lautan. Dan benda ni lah yang menjadi tanda tanya, macam mana kapal sebesar tu boleh tenggelam cepat sangat. So ada teori yang mengatakan sebenarnya kapal Van der Witch ni telah membawa muatan lebih. Jadi pada hari kejadian tu ada saksi yang kata kapal ni telah membawa kargo yang berisi batang-batang besi dan itulah yang menyebabkan kapal tu karam. Proses menyelamat penumpang pula telah dilakukan oleh nelayan dan juga Angkatan Tentera Laut Belanda. So masa diorang jumpa kapal Van der Witch sudah tenggelam kan, memang dah tak nampak apalah. So diorang nampak penumpang tu terapung-apung dekat atas laut sambil peluk perabot macam kerusi dan juga meja. Sampai sekarang punca sebenar kapal Van der Witch ni macam mana dia boleh tenggelam masih lagi menjadi misteri dan tanda tanya. Tak expect kan, sebab dia tak ada masalah teknikal, dia berlayar je. Tak ada kata langgar terumbu karang ke langgar iceberg. Iceberg memang tak ada lah kan kat Indonesia kan, merepek sangat kan. Tapi ya agak misteri kan. Tapi alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dengan perkongsian sejarah kapal yang dulu dianggap gah, hebat, tapi bila Allah kata kun fayakun, benda nak jadi, so tenggelamlah dia. Hebat macam mana pun pembuatan manusia tetap akan ada rosaknya juga. Jadi ya, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni tentang sejarah-sejarah kapal. Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah tanda korang support Nina. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.